jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim. Syurga jannatu adnin, masuk mereka itu akan dia. Syurga jannatul adnin, masuk mereka itu akan dia, akan syurga jannatul adnin. Syurga banyak nama-nama syurga. Jannatul ma'wa, jannatul firdaus, yakni jannatu adnin, syurga yang kekal. Jannatu adnin, syurga adni yang duduk di tengah-tengah, dikelilingi oleh syurga-syurga yang lain. Jannatu adnin, tempat para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, tempat para syuhada, orang yang mati syahid, dan tempat wali-wali Allah. Mereka dikurniakan oleh Allah masuk jannatu adnin, syurga yang di tengah-tengah syurga-syurga yang lain. Kita pun bisa dengar nama-nama syurga. Jannatul firdaus, jannatul ma'wa, banyak lagi nama-nama syurga. Tapi ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut jannatu adni. Nah, syurga adni. Baik. Jannatu adnin yadkhulunaha. Syurga adnin itu masuklah mereka itu akan dia. Siapa dia mereka itu? Ayat yang kita mengaji lepas ialah ulul albab. Orang yang Allah Ta'ala kurniakan otak, di dalamnya ada fikiran yang panjang. Itu nama dia ulul albab. Yang ni otak yang terisi dengan akal. Nah, ulul albab yang kita belajar lepas. Dalam ada orang ada otak tapi akal dia pendek. Itu tak ulul albab. Ada yang ada otak, nah, tapi tak ada akal, macam binatang. Itu tak ulul albab. Orang yang ulul albab ialah orang yang dalam otak ada akal yang panjang. Sebab itu kalau kita renung balik ayat-ayat yang lepas, bagaimana Allah mengajak kita supaya memikir tentang kejadian alam. Khalaqas samawati wal ard bighairi amadin tarawunaha. Kami jadikan beberapa langit yang kita nampak langit dan banyak lagi langit yang lain. Bighairi amadin, dengan tidak ada tiang. Tarawunaha, kamu pun lihat langit dan kamu pun lihat langit tidak ada tiang. Akal suruh berfikir. Sehingga kamu dapat ma'rifatullah. Allah cerita Allah jadi bumi. Allah jadikan matahari yang berlari di atas orbitnya. Matahari yang berlipat-lipat kali ganda besar daripada bumi ini digerakkan oleh Allah dengan begitu laju, dan kita nak angkat seketul batu pun tak mampu. Ini bila kita fikir sampailah nampak kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, itu dipanggil ulul albab. Nah, banyak lagi lah biji-biji benih kita baca lepas. Nah itu. Jadi orang yang ulul albab ini Allah bagi jannatul adn, syurga adni, yang mereka akan masuk. Sifat-sifat ulul albab Allah Ta'ala sebut dah ayat lepas kita bagi. Orang yang sentiasa menunaikan janji dengan Allah, dan mereka tidak melupakan janji-janji mereka. Ulul albab tu. Mereka menunaikan janji dengan Allah. Ketika kita di alam zar, alam benih dulu, kita dipanggil keluar daripada tulang rusuk Nabi Adam AS, tulang belakang Nabi Adam AS, untuk kita mengambil janji. Alastu bi rabbikum, adakah tidak aku Tuhan kamu? Semua anak Adam yang belum dilahirkan pada ketika itu hanya ada benih saja, termasuk kita. Qalu bala, jawab mereka itu benar, engkaulah Tuhan kami. Itu janji. Nabi Ibrahim AS bina Kaabah. Bila siap bina Kaabah, Nabi Ibrahim naik di atas Jabal Qabis. Nabi Ibrahim panggil semua roh-roh yang ada pada ketika itu, roh-roh termasuklah roh-roh kita, supaya datang rumah yang dia dibina, Baitullah, Kaabah.
Bila Nabi Ibrahim panggil, semua roh-roh jawab. Termasuk roh kita. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini janji. Makna labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Bahasa mudahnya, saya datang ya Allah, saya tak syirikkan engkau, saya pasti datang. Sebab itu bila kita lahir ke dunia sampai kita balik, selagi mana kita tak tunaikan haji, umrah, kita belum menunaikan janji kita dengan Allah untuk datang ke rumah dia. Kecuali kalau benar-benar tak mampu. Buat-buat tak mampu, kalau Allah hisab mampu akhirat esok, tu yang Nabi sebut tu. Sesiapa yang mampu mengerjakan haji, dia mati tak mengerjakan haji. Sila pilih nak mati Yahudi ataupun Nasrani. Nah gitu. Sebab kamu tak tunaikan janji kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu janji. Itu janji pokok. Dan bila kita keluar ke dunia ni, banyaklah janji-janji kita. Bila kita jadi suami, kita berjanji nak jadi suami yang baik. Dalam akad nikah. Bila kita jadi isteri, itu janji kita. Kita dah jadi isteri orang. Kita nak jadi isteri yang baik. Kita jadi mak bapak, Allah anugerahkan anak pada kita, itu janji. Kita berjanji nak jaga anak sebaik mungkin yang boleh, sedaya upaya. Dan nak bagi nafkah. Sebab tu orang laki-laki sanggup bawa lori, sanggup panjat gunung yang tinggi, sanggup panjat tiang-tiang elektrik yang tinggi, mencabar dan membahaya. Kenapa nak bela anak? Nak bela anak. Kenapa? Anak ini adalah janji yang dia tunaikan janji. Ini orang ulul albab. Nah, orang yang banyak janji. Bila kita jahil, kita berjanji nak belajar sampai pandai. Itu janji. Bila kita alim, berjanji nak mengajar. Itu janji. Kalau nak jadi ulul albab, kena tunai semua janji-janji kita. Termasuklah janji yang kita berjanji sendiri. Nah, banyak. Akad jual beli itu janji. Yang penjual dia janji barang dia baik, cantik. Yang pembeli pula dia janji duit yang dia bagi itu bukan duit tipu. Duit betul. Nah, saya jual, saya beli. Sewa menyewa, pinjam meminjam, pajak gadai, kita pinjam barang orang, kita berjanji kita akan jaga dengan baik. Walaupun mulut kita tak sebut, hakikat kita berjanji. Banyaklah janji. Kita orang panggil kenduri pada kita itu satu janji kena pergi. Orang ulul albab akan diberi oleh Allah jannatul adn. Antaranya dia menunaikan janji. Tu ayat yang lepas kena ulang balik. Ayat yang seterusnya wala yanquduna mitsaq. Nah, itu. Janji, mereka tidak memutus janji. Dan juga sifat-sifat ulul albab yang kita belajar lepas, mereka tidak putuskan benda yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh sambung. Apa dia? Silatul rahim. Hidup di dunia ni tetap berlaku bertelingkahan, tetap berlaku pergaduhan. Cuma kita jaga jangan sampai putus silatul rahim. Bila putus silatul rahim, sempitlah kita, susahlah kita. Jadi, orang yang ulul albab, kerja dia menghubungkan rahim. Orang yang otak dia tak ulul albab, dia menyempitkan dan kerja memutuskan silatul rahim. Rahim-rahim ni dia macam otak kita. Macam otak. Kalau orang belajar otak ni, dia banyak sel-sel dia. Lagi banyak sel-sel bersambung, lagi cerdik dan lagi bagus dia. Sama juga rahim. Lagi banyak rahim kita hubung, lagi baik, lagi bagus kita. Hidup kita seronok, pergi sana sini, orang kenal kita. Kita kenal dia. Bahkan orang berbangga dengan kawan ramai. Tu ya Allah suruh hubung rahim tu. Dan kita ni pula tak boleh hidup tak ada kawan. Tak tahulah kalau ada orang boleh hidup di dunia ni tak ada kawan. Itu fitrah. Anak kita dia kaya. Bila kawan dia main, sepupu dia main, apa semua, dia berhenti ria, dia main, dia gelap. Itu fitrah kita daripada kecil. Maknanya, rezeki, banyak rezeki yang Allah Ta'ala bagi ni, bukan duit saja, antaranya kawan. Itu rezeki.
Apabila Allah bagi kawan-kawan yang baik pada kita, itu lagi rezeki. Kita kenal dengan orang soleh-soleh. Kita rapat dengan orang baik-baik. Kita kenal dengan orang yang rajin mengaji, ahli ibadat. Itu rezeki. Tiba-tiba kita potong. Rezeki kita tu kita potong. Berkelahi dengan orang tu, gaduh dengan orang ni begini, tak bercakap. Macam saya sebut dah ayat lepas. Huraian yang lepas. Terutamanya orang politik. Kadang-kadang mengumpat ni macam halal. Dia nak sembang tentang ni dia sembang saja. Dia lupa dah bahawa sebenarnya mengumpat ni haram. Dan semua dia jadi mengumpat ni halal. Nak kata siapa dia hentam ikut dan. Boleh ada mengumpat yang diharuskan. Tapi jangan langgar batas-batas dia. Dan orang politik kadang tu macam putus silaturahim itu halal. Dulunya orang ni penyokong kuat dia. Tiba-tiba dia tegur sikit, putus silaturahim. Dulu orang yang bantu dia, tolong dia apa semua, buat teguran sikit, tak suka dengan rancangan dia, putus silaturahim. Tak ada hubung, pergi kenuri kenara, berjumpa apa semua sini dah tak ada dah. Ini bukan ulul albab. Ulul albab dia akan menghubungkan silaturahim. Menghubungkan silaturahim. Walaupun orang tu bermusuh dengan dia sekalipun, dia tetap menghubung. Itu nama ulul albab. Ni ulang baliklah sebab ayat ni Allah dan tengah kita berhenti dulu. Dah tak larat dah nak baca sampai habis. Sebab tu kadang-kadang saya gagah juga baca sampai habis. Kenapa? Bila tak baca sampai habis, mari minggu depan kena ulang balik. Tak apalah ulang Quran ni tak ada masalah. Begitu. Nah, ini nak kena ulang balik. Nah itu. Jadi itu sifat-sifat ulul albab tu yang itu. Orang yang takut pada Tuhan mereka itu. Wa yakhshawna rabbahum. Orang yang sentiasa takut pada Tuhan. Di dalam keadaan sunyi atau dalam keadaan ramai, itu. Wa yakhafuna su'ul hisab. Wa yakhafuna su'al hisab. Orang yang takut nanti di hari hisab. Ini orang ulul albab. Dia duduk saja dia fikir di hari hisab. Hisab ni bukan ilmu hisab campur tolak bahagi tu. Hisab ni hari dia bangkit di depan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah cerita satu apa yang hang buat depan orang belakang orang. Dan siap dengan saksi, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini semua saksi-saksi semua. Didedah dibuka seluruhnya pada ketika itu. Takut. Hari ni orang nampak kita baik, masa tu terbuka segala-gala depan orang ramai. Bahkan kalau kita boleh bayang sekarang, polis mari dia kata, ustaz berhenti sekejap. Ada semalam ni dia mencuri, tapi ada dalam kuliah ni. Jadi saya nak ambil orang ni buat keluar. Bayangkan hak polis nak ambil tu kita. Hak nak ambil tu kita. Kita nak bangun depan ramai begini, depan kawan-kawan kita. Ustaz pun tengok, semua tengok. Gitu. Polis nak ambil tu kita. Yang pertama takut nak ambil, nak masuk. Yang keduanya malu. Kenapa? Orang ramai tengok. Akhirat esok, dalam ramai-ramai itu Allah angkat bawa keluar dan didedah bawa keluar. Satu. Bukan banyak ni saja. Sejak daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, tengok belakang. Nabi-nabi tengok, syuhada tengok, solehin tengok, sahabat tengok, wali-wali tengok. Semua tengok. Orang yang ulul albab, dia takut hari itu. Dia takut hari itu. Sebab tu disuruh kita buat ibadat. Dan bila buat dosa, bertobat. Bertobat, dosa tetap ada. Tetap ada dan tercatat. Dosa yang dia buat tu. Tapi Allah ampunkan. Nak padamkan dosa tu macam mana? Dengan bersedekah. Dengan bersedekah, padam dosa. Sebab itu, kalau kita dosa banyak, sedekah dia banyak sikit. Kenapa kata Nabi, sedekah ni macam air memadamkan api. Tapi kalau api tu besar, air tu kena banyak sikit lah. Kalau api besar, air sikit, tak terpadam api tu. Gitu. Kita dosa banyak, bersedekah kena banyak. Biar Allah Ta'ala padam kejahatan-kejahatan dulu. Ini orang yang ulul albab takut. Itu. Orang yang bersabar. Buat benda yang Allah Ta'ala perintahkan. Sabar. Allah awal-awal lagi sebut walladzina
walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbih. Orang yang bersabar mengharap limpah kurnia Allah. Nak tunjuk bila kita buat satu benda yang baik adalah duga-dugaannya. Kena sabar. Ini. Orang semayang, orang yang ulul albab, orang yang nafkah harta yang Allah Ta'ala rezekikan kepada dia, dengan sengak-sengak dan dengan yang nyata. Bila derma masjid surau, tak apa, orang tengok pun tak apa, kan orang boleh turut sama. Bila dia bantu orang susah, orang ni malu kalau orang lain dapat tahu, kita bagi sengak-sengak. Ini ulul albab. Gitu. Dan juga orang yang menolak kebaikan itu akan kejahatan. Orang buat baik, orang buat jahat kat dia tolak dengan baik. Ini sifat-sifat ulul albab. Habis. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim. Syurga jannatu adnin, masuk mereka itu akan dia. Kalau ada sifat-sifat ulul albab tadi, nak sebut ulul albab senang. Tapi nak faham sifat dia tu, bila dia ada sifat-sifat tu, Allah bagi syurga jannatu adnin. Yadkhulunaha, bukan sekadar bagi, masuk dalam syurga adnin. Syurga mana? Syurga yang duduk di tengah-tengah syurga. Adnin, syurga yang duduk di tengah-tengah syurga-syurga yang lain, dia duduk tengah-tengah. Dan dalam jannatul adnin itu tempat para nabi-nabi, syuhada, siddiqin, para wali-wali Allah. Dan ada juga orang biasa, dia boleh masuk kerana dia ada sifat-sifat tadi. Allah bagi. Itu. Dan segala orang yang soleh-soleh. Dan masuklah dalam syurga itu segala orang yang soleh-soleh daripada ibu bapa mereka itu. Tengok. Allah buat masuk dalam syurga jannatul adnin orang yang ulul albab tadi, dan masuk sama yang soleh-soleh daripada ibu bapa mereka itu. Saya sebut dalam Islam ni, bapa kita tu bapa, mak kita itu mak. Atas pada tu hak kita panggil tok wan, tok nek, tok nyang, apa semua itu pun bapa-bapa kita juga. Tu kata Allah, nanti bila kamu masuk dalam jannatul adnin, kamu dapat masuk dalam jannatul adnin, dan kamu masuk sama bapa-bapa kamu yang kamu tak pernah tengok, yang soleh-soleh. Kita dengar tok wan kita dulu, tok imam masjid, dan kita tak pernah jumpa tok wan kita. Cuma mak kita saja cerita. Tapi bila masuk dalam jannatul adnin, kamu jumpa tok wan kamu yang soleh. Ataupun ada cerita kata tok nek kita dulu ni, tok guru pondok, orang alim, dia hormati. Kita tak pernah jumpa, tengok gambar pun tak pernah. Tak apa. Kata Allah, bila kamu dimasuk dalam jannatul adnin, dipanggil semua bapak-bapak, datuk-datuk kamu yang soleh, duduk sekali dengan kamu boleh jumpa. Ataupun kita kahwin dengan suami kita, dan dengan isteri kita, bila kita berkahwin, kita dengarlah nama-nama tok wan isteri kita, tok wan kita juga. Kita dengarlah nama tok wan suami kita, dengar kata dia ni orang soleh, orang lebay, tapi dia mati sebelum kita berkahwin. Kita tak pernah berjumpa. Mungkin kalau ni boleh tengok gambar dan sebagainya. Tok wan kamu, tok nek kamu, kata Allah, masuk sekali dengan syarat dia soleh. Orang soleh-soleh kamu jumpa dalam jannatul adnin. Itu. Dan segala laki isteri mereka itu, suami ada yang mati dulu, isteri sampai sekarang pun ada. Ada macam tu. Laki mati 20 tahun dah, dia duduk teguh elok lagi, si isteri sihat lagi. Gitu. Ada yang isteri mati 20 tahun dah, si suami duduk kemas lagi ada. Boleh jumpa dengan isteri dia yang solehah. Boleh jumpa dia dengan suami dia yang soleh. Boleh jumpa ke tidak? Boleh, dengan syarat kamu kena ulul albab. Kalau kamu nak jumpa. Apa dia sifat-sifat tadilah? Sifat ulul albab tadi ni. Nak ulang pula, panjang cerita lah. Ada ingat bila sebut ulul albab tu kena hubung silaturahim, orang yang nafkah harta benda pada fisabilillah, orang yang takut hari hisab, orang takut hari akhirat, itu.
Orang yang tunaikan janji, tu sebut pun selerak tak ikut susunan tadi. Okey, kalau begitu kata Allah, Allah janji bila kamu masuk dalam Jannatul Adnin, kamu jumpa balik suami kamu. Janji Allah lepas. Kamu jumpa balik isteri kamu. Jumpa balik dalam Jannatul Adnin. Kalau kamu pun tak ulul albab, tunai janji pun tidak, bertakut pada Allah pun tidak, infak harta benda pada fisabilillah pun tidak, sabar dengan ujian Allah pun tidak, kamu tak jumpa lah. Cuma kita fikir sekarang ni, kita ni ulul albab ataupun tidak. Kalau ulul albab, kita jumpa balik tok wan kita yang soleh-soleh. Bahkan tok wan isteri kita ataupun tok wan suami kita. Bahkan kita jumpa balik suami kita yang telah mati. Dan isteri kita yang telah mati dulu pada kita. Akan jumpa balik. Jumpa di mana? Jannatul Adnin. Kita bila pergi Mekah jumpa kawan kita pun seronok sebab jumpa di Mekah. Jumpa di Mekah. Oh, seronok jumpa di Mekah. Ni bukan jumpa di Mekah, jumpa dalam syurga. Bukan syurga biasa, Jannatul Adnin. Jumpa balik. Itu janji Allah. Baik. Dan anak cucu mereka itu, wa zurriyatihim, zuriat mereka itu akan jumpa balik. Ada yang anak mati dulu. Anak-anak mati kecil. Ataupun mati besar dah. Anak pergi dulu. Kita sekarang umur 50, 60 tahun, 70 tahun. Ada 30 tahun dulu anak kita mati. Boleh jumpa tak? Boleh jumpa dalam Jannatul Adnin. Dengan cara kamu tu kena ulul albab. Jangan buat benda-benda tu. Kalau duduk putus silaturahim sana, silaturahim sini putus. Tunai janji pun berterabur, habis apa semua, ada duit pun kedekut baik, jawabnya pakai tak jumpa dah semua ni. Habislah kamu. Sudahlah pakai tak jumpa lah. Tapi janji Allah kamu jumpa balik dengan zuriat kamu. Wa zurriyatihim, anak kamu yang mati. Ada juga orang yang dia tak sempat tengok cucu. Ada. Si isteri dia bela cucu, dia mandikan cucu dia semua. Lepas pada tu dia bayang kalau suami dia ada seronoklah tengok cucu ni. Si suami tak sempat tengok cucu. Tak sempat tengok cucu. Gitu. Ada yang dia sempat tengok cucu dan cucu-cucu yang lain dia tak sempat. Tak apalah, tok pergi dulu. Tok wan pergi dulu. Allah akan jumpa zuriat-zuriat mereka, cucu-cicit mereka dalam Jannatul Adnin. Allah pertemukan dalam Jannatul Adnin. Itu hebatnya dalam Jannatul Adnin. Di samping nikmat-nikmat lain syurga, dia boleh jumpa semua ahli-ahli keluarga dia yang soleh di dalam syurga. Termasuklah zuriat-zuriat mereka yang belum dilahirkan. Dia mati dulu. Banyak tuan-tuan sekalian, banyak. Si suami dia sempat tengok cucu. Isteri tak ada. Si isteri dan tengok cucu, suami dia tak ada. Dia mandi cucu atas kaki dia sambil duk teriak. Duk teriak. Kalau suami ku ada bolehlah tengok cucu ni, hak sekok ni. Gitu. Suami mati. Kena pula dia tahu suami dia suka sangat kat budak-budak, suka sangat kat bayi, duk berangan dulu gini, mati dulu. Tak apa. Dia akan dapat jumpa dengan cucu dia Jannatul Adnin. Tapi syarat dia ulul albab. Tu kita ni ulul albab tak ulul albab? Jawabnya tak. Kita berusaha untuk jadi orang ulul albab. Kalau tepuk dada saya ulul albab, riak pula. Saya pun samalah tuan-tuan sekalian. Kita berikhtiar berusaha menjadi orang yang ulul albab. Itu kita ada. Baik, tu kena mengaji. Sakat nak sebut ulul albab sama sepa boleh sebut. Lah ni pun ada tahfiz ulul albab. Ada maktak sain marah ulul albab. Macam-macam nak sebut. Gitu. Tak buh nama je boleh. Tapi nak faham tu. Baik. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan segala malaikat masuk mereka itu atas ahli syurga daripada segala pintu-pintu. Segala pintu-pintu. Bab makna pintu. Babun makna pintu. Dan segala malaikat masuk atas mereka itu melalui segala pintu-pintu. Tadi Allah sebut Jannatul Adnin, syurga yang di tengah-tengah, dan di dalamnya ada para nabi-nabi, syuhada, siddiqin. Dan Allah panggil balik, berisitulah tempat bertemuan dengan tok nenek mereka yang soleh-soleh.
tempat pertemuan dengan suami isteri yang berpisah ketika di dunia, tempat pertemuan dengan zuriat-zuriat yang mereka tak sempat berjumpa, mereka mati dulu. Dan dalam tu juga kata Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat masuk mereka di pada segala segenap pintu. Boleh tengok malaikat. Malaikat ni masuk apa? Melayan apa yang mereka nak. Dan mereka sampaikan hadiah-hadiah daripada Allah kepada mereka. Bila kita pergi ke restoran mahal-mahal, kita tengok restoran ni hebat, bukan pasal restoran tu saja. Pelayan-pelayan di dalam dia. Dengan baju yang dia pakai. Dengan dia faham kita nak. Bila kita habis, kita tak suruh angkat pinggan, dia angkat dah. Ambil rasa raja gitu. Gitu. Bila kita duk kisah nak sapu tangan, tak ada tanya lagi, dia hantar mai. Tu cerita. Habis makan esok meja clear apa semua, dia letak benda lain apa semua. Kita rasa kita ni hebat. Sebab apa? Kita dilayan oleh pelayan dalam restoran tu. Sama juga bila kita duduk di hotel. Dia main ketuk pintu, dia hantar mineral. Pagi-pagi dia bagi surat khabar. Itu. Sagi dia tanya nak cuci bilik, kata je bilik, dia cuci bilik kita. Apa keperluan kita? Hotel-hotel yang mahal ada benda ni lah. Ada hotel di Langkawi semalam 30,000 semalam. Menentang apa ada dalam kita pun tak tahu. Ada. Bayar 30,000. Dan katanya hotel yang 30,000 semalam ni tak pernah kosong orang. Tak pernah kosong. Sentiasa ada orang. Pasal apa? Apa yang nak? Pagi-pagi dia tanya nak makan apa abang ni. Ada chef yang sedia. Petang nak makan apa-apa semua ni, kita rasa kita ni dilayan dengan sempurna. Sebab tu kadang-kadang orang nak jelmakan syurga tu dengan apa yang dia bayang dalam kepala dia buat. Tapi tak sama. Tak sama. Dalam syurga kan ada kursi yang berpusing. Kepala tak berpusing, kursi yang pusing. Ini orang buat kursi pusing. Boleh pusing. Ada pusing. Kisahnya duduk tak kursi pusing. Pusing ni kira bos-bos je lah. Kursi ni saya yang bos. Saya duduk kursi tuan tak bos, tuan duduk bawah cukup lah. Jadi kalau hak bos tu dia bagi kursi yang berpusing. Kursi yang berpusing. Sama juga dalam syurga, diberi kursi yang pusing. Orang-orang kafir tengah Yahudi dan sebagainya, dia baca, dia cuba terjemahkan apa yang ada tu. Ada. Pun nikmat juga walaupun dia cuba buat ni, duk kursi pusing. Itu. Memang kalau kita pergi pejabat, kursi pusing tu 4 orang paling besar. Ada. Biasa-biasanya tak pusing. Itu. Dan syurga ada kursi pusing. Itu. Tapi apa yang disebut di syurga ni tak sama dengan benda di dunia, satu saja sama. Hak lain semua tak sama. Apa dia? Nama aja sama. Kursi pusing, di dunia ada kursi berpusing. Nama saja sama, hakikatnya tak ada satu benda yang sama. Apa yang kamu bayang, dia jauh lebih daripada itu lagi. Begitu juga pelayan-pelayan syurga di kalangan malaikat. Lawa, cantik, indah, berseri-seri kerana malaikat ni dijadikan daripada nur. Kata Allah, malaikat ni masuk melalui pintu-pintu yang berlainan. Dan sentiasa melayan penduduk syurga dan hantar hadiah-hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita duduk orang hantar hadiah, kita nak tahu daripada siapa. Kalau orang besar, kita rasa seronok kita terima hadiah daripada orang besar. Dan tentulah hadiah itu bernilai. Malaikat menghantar hadiah daripada Allah kepada ahli yang masuk dalam Jannatul Adni, yang di dunia dia adalah ulul albab. Itu cerita dia. Baik. Atau mahligai pada mula masuk mereka itu kerana tahniah serta membawa hidayah, membawa hadiah pemberian Allah kepada ahli syurga. Iaitu mereka mengucap tahniah. Tahniah dengan takziah. Perkataan ni kadang-kadang orang keliru. Tahniah ni ucap tahniah kita pun sebut. Satu lagi ucap takziah. Tak semestinya ucap. Tak mestinya ucap. Anak kita lulus periksa, dapat ijazah ke apa semua, kita sebagai bapa ni peluk anak kita. Tak kata pun tak nak peluk. Itu satu tahniah. Itu satu tahniah, peluk. Itu tahniah daripada gitu. Bila orang berjaya apa semua, kita bagi bunga keliling, itu tahniah walaupun tak sebut. Kita buat sesuatu yang menggembirakan dia, bawa hadiah bagi pada dia, itu tahniah. Macam orang ni sambut hari jadi,
Sukalah sangat sambut hari jadi lah ni. Nah gitu. Nah, panggil bukanlah salah untuk sambut-sambut lah. Panggil. Gitu. Bagi hadiah. Bagi hadiah ni apa? Tahniah. Walaupun tak tulis tahniah, hakikatnya itu satu tahniah. Tahniah tak mati lagi, maksudnya gitu. Nada, tahniah hidup lagi. Janganlah tulis tahniah hidup lagi tak mampu. Itu tak sebut lagu tu. Maksudnya dia bagi tu tahniah, walaupun dia tak sebut itu adalah tahniah. Sama juga dengan takziah. Takziah pun sama juga. Takziah ni, tahniah tadi ni lawan bagi takziah. Tahniah ni dia buat suatu benda yang menggembirakan, orang panggil satu penghormatan untuk dia. Satu penghormatan untuk dia. Anak kita kadang-kadang adalah bila cik habis hafal Quran, mak beli motor bagi. Ayah beli motor bagi. Habis sungguh hafal Quran, mak tak kata tahniah, nah motor hang. Itu tahniah daripada mak. Gitu. Ada dulu apa semua anak berjaya apa semua ni, mak dia bagi handphone sebiji. Tu tahniah tu. Faham tak? Tu tahniah. Walaupun tak sebut tahniah, kadang-kadang tahniah setinggi-tinggi tahniah. Nak apa-apa pun tak dapat. Ada. Apa pun tak dapat, tahniah apa? Kata tahniah lah ustaz Mana dia? Mana dia? Tahniah. Mana dia? Tak ada apa orang panggil. Itu boleh lah nak sebut. Tapi tahniah ni dia bagi sesuatu. Macam malaikat masuk melalui segala pintu-pintu syurga, bawa hadiah-hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, layan, peluk, kasih, ini tahniah kerana kamu boleh masuk syurga. Sama juga sebut tadi takziah. Takziah ni untuk orang yang sedih. Orang yang sedih, dia buat sesuatu. Dia buat sesuatu yang bagi dia seronok. Budak-budak cik dia bawa pergi main taman mainan. Dia beli bekho mainan besar bagi kat budak tu kerana mak dia mati. Accident. Jadi dia buat supaya budak ni seronok. Tu takziah untuk budak. Ataupun dia ucapan-ucapan, sabarlah, Allah uji kamu. Nanti Allah nak bagi yang lebih baik pada kamu. Itu orang panggil takziah. Tak payah pergi kata takziah lah Tak payah. Buat sesuatu yang menyebabkan dia bersemangat. Itu takziah. Buat sesuatu yang menyebabkan dia lebih gembira. Itu nama dia tahniah. Faham? Gitu. Baik. Atau kerja. Atau dapat anak. Menyukai seperti kita menyuka orang yang dapat anak. Menyuka orang dapat anak. Kita sebut tahniah. Hari ni bila orang dapat anak, dia pergi beli apa dia? Hak siap dah di supermarket. Dalam tu ada baju, ada bedok. Ada benda tampar lagi tak tahulah. Dia ikat pun semua, ada lampin dan tu apa semua, bagilah seketui kat dia. Itu tahniah. Ada tahniah. Kadang duk susun berderet je. Tahniah daripada kawan dia. Tu cerita dia. Faham? Kan bila orang kahwin, orang bawa hadiah. Kita ni orang panggil ambil hadiah lah ni. Pergi kenuri kahwin dia bagi macam-macam. Bawa tu dah. Ada. Bawa sikit sangat. Ada. Tak tahu kebelakangan jadi lagu tu. Ada. Dulu-dulu orang buat. Zaman moden ni dah tak ada dah. Gitu. Saya ingat masa saya kahwin dulu, hadiah dekat setengah lori kecil. Ada. Zaman dulu orang buat. Ada. Setengah lori kecil tu hadiah. Gitu. Sebagai tahniah. Ada. Sebagai tahniah. Tambah orang lelaki-lelaki lagi kedekut buat hadiah-hadiah ni. Bukan kedekut, pemalas. Lagi malas. Panggil. Kadang bini kata bunyi pom-pom dan tak apa disebut betul. Ada. Gitu. Orang kahwin kan kita bawa hadiah bawa. Itu tahniah lah tu. Tahniah lah. Kita bagi hadiah bagi. Itu. Ada bagi tonggeh. Bagi tonggeh. Tahniah. Taruh dia lah tu. Budak-budak nakal kena tu bagi tonggeh. Bagi. Tu cerita dia. Baik. Tapi jangan bagi hadiah yang dia lukakan hati. Tuan-tuan. Ada, saya ingat saya tengok sendiri. Kawan-kawan melawak pun biar batuk padan. Dia ambil kasut bot hak buruk tu, hak dalam tanah tu sebelah. Tahu? Dia bubuh dalam apa dia ni? Dalam kotak dia balut cantik-cantik. Itu. Kawan melawak. Ada.
Jadi kan bila malam-malam tak ada apa ni, tuan-tuan sekalian, tak habis semua selesai dah apa semua dengan kenduri kenara, buka hadiah. Buka hadiah. Buka kasut buk yang buruk. Saya jumpa kawan ni, dia kata, saya sampai sekarang teringat kasut buk tu. Oh, hancur, kecil. Kawan-kawan tuan-tuan kena ingat, tu hari bahagia dia. Jangan melawak ganas jangan. Ada nama melawak tuan-tuan, tapi kita bukan ucap tahniah yang tu, daripada dia seronok perkahwinan sampai dia jadi sedih. Jaga. Itu. Islam ni ada batas-batas dia nak melawak. Jangan sampai teruk. Daripada bagi benda-benda begitu, baik jangan bagi. Itu cerita dia. Baik. Atau isteri atau harta pangkat. Dia dapat harta, dia dapat pangkat. Itu. Atau kerja, dia dapat kerja. Kerja-kerja yang baik dia dapat. Itu semua tu kita patut bagi tahniah pada dia. Selalu kita ada ucapan tahniah, sebenarnya bagi tahniah. Guna bahasa yang betul. Bagi tahniah. Itu orang nampak macam pelik lah. Ucapan tahniah ni boleh kata je lah, bukan ada apa. Bagi tahniah pada dia. Itu. Baik. Dengan kata salamun alaikum bima sabartum. Itu ucapan tahniah. Ada ucapan salamun alaikum bima sabartum. Salam atas kamu ini, pahala balasan dengan barang yang kamu sabar. Bila dia dapat benda itu, dapat syurga. Dalam syurga pula, dia dapat bertemu balik dengan tok nenek dia yang soleh-soleh yang dia tak pernah berjumpa. Bertemu balik isteri dia yang mati puluhan tahun. Bertemu balik suami dia mati puluhan tahun. Bahkan dia bertemu balik cucu-cucu dia yang mati. Dan cucu-cucu dia yang dia tak pernah tengok. Kenapa? Dia mati dulu sebelum anak dia kahwin. Mana nak tengok cucu? Ada. Jumpa balik. Dan malaikat kata apa? Salamun alaikum. Itu ucapan tahniah daripada malaikat. Salam sejahtera atas kamu. Bima sabartum, dengan barang yang kamu sabar. Dengan barang yang kamu sabar. Apa dia? Kena sabarlah. Kadang-kadang kita buat baik kat orang, orang buat jahat kat kita. Macam tadi ni. Ada. Kita tolong dia. Dia hentam kita. Tu kena sabar. Dia susah, kita bantu dia. Bila dia senang, dia lupa kat kita. Kita angkat dia sampai dia jadi daripada orang tak ada apa, sampai angkat dia jadi menteri. Jadi orang besar. Bila dia duduk di atas, dia kepak kepala kita. Nada. Dia kepak kita. Sedangkan dia nak naik, dia pijak atas belakang kita. Sabar. Nada. Itu. Inilah balasan yang Allah bagi pada kamu selamat dengan apa yang kamu sabar. Kita nak buat kerja agama. Nak buat kerja agama. Kena sabar. Banyak lagi lah. Silaturahim. Kadang-kadang kita buat benda yang untuk menghubungkan silaturahim. Tapi dia jadi benda lagu lain. Tambah hari ni. Zaman grup WhatsApp ni. Nada. Saya grup WhatsApp apa pun tak ada. Baik hak keluarga ke apa ke tak ada. Lemah perut. Kemudian. Ada satulah tu hak tanah dah tu pun saya mempanggil. Hal lain tak ada grup-grup apa. Nada. Betul lah grup-grup ni, grup keluarga ni, grup ni apa semua. Niat tu bagus, nak hubung silaturahim. Kadang-kadang duduk berkeli lah tu, tak bercakap. Nak maki di depan, tak berat, payah ambil maki tang tu senang. Lantak apa semua. Betul kadang-kadang buat. Ada yang kadang-kadang dia atur buat hari keluarga. Dia susun supaya ni silaturahim adik-beradik, anak menakan apa semua susun bagi elok apa semua ni. Jadi tak elok. Tu tak apalah. Asalkan niat kamu tu baik untuk hubung ke silaturahim. Untuk hubung silaturahim. Tak mau jadi juga timpa balik malapetaka atas kepala kita. Allah bagi syurga. Allah kata salamun alaikum. Selamat atas kamu bima sabartum, dengan apa yang kamu sabar. Dengan apa yang kamu sabar, kamu menempuh ujian. Betul tuan-tuan, kadang-kadang betul-betul kita nak buat baik. Kita nak bina satu pusat pengajian dalam kampung depa. Benar baik. Orang maki kita. Bukan kita nak bina disko dah. Orang maki kita, orang marah kita, orang report kita. Nak buat benar baik. Marah. Sabar.
Nah, banyaklah kalau kita fikir kadang tu, kita ingat kita ni bukannya pandai sangat. Kita nak buatlah satu benda yang baik. Tak ada orang tikam belakang. Nah, macam-macam lah. Itu. Banyak. Baik silaturahim, baik apa sahaja. Kita nak tunai janji. Panggil. Tu cerita. Macam kita tak mampu nak bayar hutang. Nada, kita pun berusaha. Dia pun sampai naik marah kat kita. Kita pun sabar. Gitu. Bila kita dah ada mampu nak bayar apa semua, kita pergi lah jumpa dia, lambatlah sikit. Nak bagilah apa semua. Suruh bagi, lapar pun. Kau nak mampu dah baru nak bagi. Loh. Orang panggil tu cerita. Macam-macam. Sabar. Tuan-tuan sekalian. Sabar. Itu. Baik. Malaikat ucap tahniah dengan salamun alaikum bima sabartum. Fa ni'mal uqbad dar. Maka sebaik-baik kesudahan kamu itu lepas daripada neraka. Kamu jangan lupa. Kalau kamu tak dapat masuk Jannatul Adni, masuk apa? Masuk neraka. Tu. Maknanya bila kamu boleh masuk syurga, makna kamu dilepaskan dari neraka. Itu nikmat yang paling besar. Sekali kamu ingat nikmat kamu boleh masuk syurga, kamu boleh jumpa para nabi-nabi dalam syurga, kamu boleh jumpa tok nenek kamu dalam syurga, kamu boleh jumpa cicit kamu dalam syurga, malaikat-malaikat yang layan kamu dalam syurga, kamu rasa kamu dapat nikmat. Ya, itu nikmat. Tapi nikmat yang paling besar bila kamu masuk syurga, kamu tak masuk neraka. Itu cerita dia. Kerana setiap seorang Allah buat tempat dalam neraka dan Allah buat tempat dalam syurga. Saya ada tempat dalam neraka, ada tempat dalam syurga. Tuan-tuan ada tempat dalam neraka, Allah ada tempat dalam syurga. Ada. Dia buat setiap seorang, dia buat dua tempat. Kalau dia dimasukkan dalam syurga, dia dapat dua kali nikmat. Pertama, nikmat tempat dalam syurga dan tempat-tempat ahli neraka. Yang sepatutnya mereka duduk, kalau mereka buat baik, mereka dapat yang tu. Jadi, diluahkan lagi nikmat dia berlipat kali ganda. Sama juga yang masuk neraka. Yang masuk neraka, dia dapat azab yang sangat pedih dan azab orang lain yang tak masuk neraka. Dan dia masuk syurga. Berlipat kali ganda azab. Setiap orang ada tempat dia. Dalam neraka pun ada tempat, dalam syurga pun ada tempat. Aturlah elok di dunia ni. Itu cerita dia. Jangan lupa. Maka sebaik-baik kesudahan kamu itu lepas daripada neraka. Itu sebaik-baik kesudahan. Kita tak boleh nak kata kita ni baik. Kita ni dah sangat okey dah hari ni. Okey baik bila betul-betul lepas daripada neraka, baik kita. Baik. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bih an yusala wa yufsiduna fil ard. Dan bermula segala mereka batal, mereka itu akan janji. Berjanji dan batal janji. Janji dengan Allah, tak tunaikan janji. Ni uduk riuh lagi ni. Janji macam-macam janji, tapi membatalkan janji. Mudah ya? Tak boleh, kena tunai. Janji nak hapuskan PTN, hapuslah. Itu janji. Marahlah ni. Tak boleh nak. Itu janji, hapuslah. Nak hapus PTN, hapus. Apa lagi? Janji nak hapuskan tu, hapuslah. Tidak jangan janji. Apa pun bagilah alasan apa pun, pusinglah kok mana pun, apa pun Allah sebut orang yang membatalkan janji. Bila dia berjanji, dia batal dan dia bagilah gitu gini apa semua ni. Tetap berjanji, mesti kena tunaikan janji. Betulah ni orang takut ke anak muda. Anak muda ni habis-habis belajar, dia beban dengan PTN. Kerja tak kerja kena bayar. Bila tak bayar, kamu di senara hitam. Bila senara hitam, pasport antarabangsa kamu tak boleh nak pergi keluar negara. Kamu nak buat pinjaman dalam perniagaan kamu pun tak boleh. Gitu gini semua, hidup terkongkong. Jadi bila kerjaan, bila ada berjanji untuk menghapuskan PTN ni, anak muda bekerja pagi petang siang malam untuk memenangkan. Bekerja anak muda yang pakar dunia cyber.
Dia reti Facebook, reti WhatsApp, reti gini-gini apa semua ni dia guna. Akhirnya anak muda bersatu padu gulingkan kerajaan yang lepas. Kenapa? Orang panggil menagih janji. Babak. Panggil ni tuan, kena tunai lah. Apapun alasan mesti tunai. Mesti tunai. Tak boleh pusing kok nu, pusing kok nu, pusing kok nu. Boy tuan-tuan, takkanlah tak boleh nak hapuskan tu Sungai Nyok RM1 Pak Kupang, RM1 Kupang pun tak boleh. Tu apa dia? Tu Kubang Semang tu RM1 Pak Kupang, RM6 Kupang pun tak boleh. Tuan sekalian, koklah hak pelas rumah. Tuan bikin hidup gitu. Gitu. Naik menyawa tak ada habis kita petrol dah. Panggil. Batal. Nak panggil. Gini. Sedap ayat ni. Tak larat pun jadi larat. Baik. Dan bermula segala mereka yang membatal mereka itu akan janji Allah daripada kemudian janjinya. Kamu janji, lepas tu kamu batalkan janji. Senang-senang je. Bila batalkan janji, cerita macam-macam alasan. Tak boleh. Sebelum berjanji, fikir dulu. Sebelum janji, fikir dulu. Nah, tu cerita. Itu kita berjanji. Orang pegang pada janji. Pegang pada janji. Saya pun tak pernah tengok manifesto ni, tak pernah. Tak pernah. Baru ni mesyuarat syura kali pertama. Kali pertama. Lalu tugas ahli mesyuarat ni kena nasihat kerajaan supaya tunaikan janji. Lepas tu mereka bagilah ke ahli mesyuarat ni, termasuklah saya, manifesto apa nak buat di Pulau Pinang. Bukan hak negeri, hak Pulau Pinang ni. Saya pun baca satu-satu. Allah, rupanya tak boleh buat. Saya kata tulis buat apa? Ada, boleh buat apa? Panggil macam mana nak buat, macam mana nasihat, macam mana apa semua. Walaupun kami ni ahli mesyuarat, nak bagi cerita tentang hukum, kata tak apalah dah tak boleh buat tu, kita batalkan janji. Tak boleh. Tak boleh. Ni kok nak gunalah untuk guru kata ni ada sebab musabak maslahah gitu gini apa semua. Ahli mesyuarat kata boleh batalkan janji. Pasal apa? Pasal gitu. Tak boleh. Janji tetap janji. Itu cerita. Tak boleh. Janji tetap janji. Tuh. Tak apalah, tak sampai masa lagi, tunggulah sampai mungkin jawab. Lah ni dia jawab lagu lain, tak sampai masa lagi. Tak apa, kita tunggu. Kita tunggu, ada macam ni. Tidak, jangan berjanji. Orang letak harapan yang tinggi. Letak banyaklah kalau nak sebut kan. Itu. Baik. Dan bermula segala mereka batal, mereka itu akan janji Allah daripada kemudian janjinya, dan memutuskan mereka itu barang disuruh dengannya boleh hubung akan dia. Pertama janji, dia batal janji. Lepas tu memutuskan mereka itu barang yang disuruh hubung. Hang sepatutnya kena berhubung dengan orang ramai. Kena hubung silaturahim. Kena baik dengan semua orang. Tiba-tiba orang yang Allah suruh kamu hubungkan, kamu putus. Benda yang kamu berjanji, kamu mungkir. Ini nama dia ta'ulul albab. Ta'ulul albab ni apa dia? Akal pendek. Akal pendek tu apa dia? Bodoh. Tu cerita dia. Ta'ulul albab. Jadi bila ta'ulul albab, dia dapat tak jannatu adnin? Tak dapat. Jadi kamu tak akan berjumpa dengan tok nenek kamu yang soleh-soleh. Kalau suami kamu mati dulu, kamu tak jumpa suami kamu. Kalau suami kamu soleh, nak berjumpa macam mana? Suami kamu soleh masuk syurga, hang masuk neraka. Kamu takkan berjumpa dengan isteri kamu. Kerana isteri kamu masuk syurga sebab dia soleh, kamu masuk neraka. Kamu tak jumpa cucu cicit kamu yang menghafal Quran, hafiz, tok guru lah apa semuanya. Mereka masuk syurga, kamu masuk neraka. Tak jumpa. Kenapa? Kamu hidup di dunia, berjanji, tak tunai janji. Duduk di dunia kerja nak bergaduh orang ni, bergaduh orang ni. Lain tak panggil gaduh, panggil tim.
Tim A, tim B, tim C, tim ni. Setakat tim saja tak apa. Berjumpa tak bertekuk aku. Tak bercakap aku. Bergaduh aku. Bertekak aku. Habislah. Ingat. Dunia sekejap je tuan-tuan. Kita hidup ni sekejap saja. Nah gitu. Hak muda pun sekejap. Hak tua lagi sekejap. Nah itu. Atulah elok. Yang kejayaan yang sejati apa dia? Fa ni'mal uqbadar. Nikmat yang sejati ialah nikmat yang kedepannya dia tak masuk dalam neraka yang kekal abadi. Itu nikmat. Nah itu. Baik. Dan berbuat fasik mereka itu. 3. Berbuat jahat. Pertama, dia tak tunai janji. Yang kedua, dia putus silaturahim. Yang ketiga, di belakang dia buat jahat. Jahat ni apa dia? Fasik tu jahat. Apa je? Macam-macam lah. Jahat ni banyak jenis. Dia suruh orang amanah, dia pecah amanah. Dia larang orang rasuah, dia buat rasuah. Macam-macam lah. Dia suruh orang semayang, dia tak semayang. Dia buat fasik. Baik. Ulaika lahumul la'nah walahum su'ud dar. Dan bermula mereka itu, bagi mereka itu laknat. Mereka tak dapat jannatul adnin, mereka dapat laknat Allah. Ya Allah, tuan-tuan. Nah, jangan main-main. Ulaika lahumul la'nah. Laknat ni bahasa kita pun kita panggil laknat. Quran tentulah. Ulaika lahumul la'nah. Atas mereka itu laknat. Siapa laknat? Allah laknat. Lagi siapa dia? Manusia pun laknat. Disebut umum, bukan Allah saja laknat. Mereka akan terima laknat daripada Allah. Mereka akan terima laknat daripada manusia dan makhluk-makhluk Allah yang lain. Mereka dilaknat. Kenapa? Tak tunai janji. Putus silaturahim. Buat jahat di belakang. Ingat, khasnya para pemimpin. Kena mengajilah sama. Jangan mengaji kat pilihan raya je. Mengaji sama ayat-ayat Quran. Dengar. Bukan semua hal kita boleh main politik. Bukan semua hal kita boleh duduk macam mengkarut. Di sini bila ikut cahaya. Cahaya ni kita bertukar color ni. Cahaya ni kita bertukar. Tahu mengkarut? Orang panggil pokok. Tu pokok. Poke pun panggil, pokok pun panggil. Tu jadi poke. Tahu dia boleh bertukar warna. Dia boleh tukar warna. Jangan. Ini panggil, ini janji Allah. Nah itu. Sebab tu macam kata tadi lah, tak upayalah ustaz nak kata boleh ni tak percaya. Tak percaya sebab dia janji, tak boleh nak ubah. Itu. Tak boleh nak ubah. Janji kena tunai. Itu satu janji. Macam kita berjanji bila kita terima isteri kita, janji kita kena jaga bini kita. Tak boleh kata aku cemuhlah jaga bini aku ni. Tak boleh, tu janji. Macam kata tadi kita, Allah Ta'ala bagi anak kepada kita. Ya, bila kita kahwin, kita nak anak lah. Allah bagi. Tak boleh kita duduk saja. Tak boleh. Sebab tu orang bila anak-anak kita, kadang-kadang kita fikir tau. Yang ni macam mana nak bela anak bini? Penyegang baik. Lalu duk habaq tu kan. Saya pun kata, tuan pun kata, jaga anak bini macam mana ni, penyegang ni. Malah ni macam-macam kita duk keluar perkataan. Tapi bila boleh anak mari, dia mula start mutu dia kerja. Kerja apa? Duduk tengah kerja kontrak daripada putih hitam kelip. Punya kerja buat cari pulun apa semua. Kenapa? Ni janji. Kalau aku tak berjaya jaga anak aku gagal sebagai seorang bapa, aku tak tunai janji. Bila tak tunai janji, su'udah. Kamu akan dapat tempat yang buruk, tempat duduk kamu. Semua sekali lah. Cuba duduk saja apa janji-janji kita yang kita buat. Ada? Ini. Tu cerita. Tambah lala ni pula tuan-tuan sekalian. Zaman orang rakam segala-galanya. Hang kata, hang tak kata. Orang cari balik, hang kata betul. Nana, dah semua. Yalah tuan-tuan sekalian. Nak buat apa? Itu janji. Baik. Ulaika lahumul la'nah. Bagi mereka itu laknat. Daripada rahmatnya, kamu tak dapat rahmat.
walahum su'ud dar, dan bagi mereka itu kesudahan yang jahat. Orang yang 3 sifat tadi ni, tak tunaikan janji, putus silaturahim, buat jahat di belakang, wa yufsiduna fil ard, buat jahat di atas muka bumi. Dengan sebab dia orang jadi hara-hara, tu jahat atas muka bumi. Dengan sebab dia orang jadi hara-hara, orang jadi kelam kabut, orang jadi ni apa semua. Ini orang panggil banyaklah. Dengan sebab hang ekonomi jatuh, ham selewing sana selewing sini, tabung haji tak tawan hala habis. Ham pusing sana pusing sini, peneraka faedah susah. Buat jahat atas muka bumi. Nada macam-macam ni. Mereka ini dapat laknat daripada Allah dan laknat daripada seluruh makhluk di atas muka bumi. Walahum su'ud dar, dan tempat duduk mereka itu buruk. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Bermula Allah Ta'ala Tuhan yang meluas akan rezeki bagi mereka itu. Bermula Allah Ta'ala Tuhan meluaskan akan rezeki bagi mereka itu, bagi mereka yang dikehendaki, dan menyempitnya. Ingat, Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah meluahkan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa yaqdir, dan Allah juga yang menyempitkan rezeki bagi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Itu hak Allah. Ada orang Allah luahkan rezeki dia, dia duit banyak, harta benda dia banyak, syarikat dia maju. Ada orang rezeki dia sempit, itu semua kehendak Allah. Dan macam sebut tadi, rezeki ni banyak, termasuk juga ilmu. Ada orang Allah rezeki dia ilmu dia banyak. Ada juga Allah bagi rezeki silaturahim, dia kawan ramai. Itu rezeki. Nada rezeki, kita pergi sana orang kenal kita, pergi sini orang kenal kita sesak-sesak orang tolong kita, orang bantu kita, apa semua. Itu rezeki. Rezeki apa? Silaturahim. Rahmat yang Allah bagi, silaturahim, Allah bagi rezeki. Rezeki ni banyak. Kita nampaknya duit RM1 saja, pangkat juga rezeki. Kita kena pegang lagu tu. Ada orang bertanding belah raya, bertanding sampai 5-6 belah raya, sekali pun tak menang. Ada orang dia bertanding sekali tu menang tu menang tu bukan sakat menang, jadi menteri. Bertengang-tengang tak tahu apa, berkewang dia apa semua. Ini benda. Padahal orang yang lain pulun, tuan-tuan sekalian, tak boleh. Tak boleh. Ada orang masuk dalam dunia politik. Kita tengok sebelum pilihan raya dulu, nampaklah. Dan tuan sekalian, dia rasa parti ni tak boleh dia dapat jawatan menang, dia loncat pergi parti ni. Dia lawan parti ni. Padahal apa semua. Pada lawannya, dia rasa tak boleh, dia loncat pergi duduk parti ni. Lawan parti ni, apa semua ni. Gitu. Bila lawan pilihan raya, tuan-tuan, parti hak dia loncat kemarin tu, parti tu menang. Tempat yang dia duduk tu, orang lain ganti jadi menteri. Keluarlah surat khabar, saya tak menyesal apa-apa. Bohong. Itu cerita dia. Itu. Saya tak menyesal apa-apa. Saya tak menyesal. Itu cerita dia. Walagaimanapun, Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah lah yang meluahkan rezeki siapa-siapa yang Allah kehendaki. Wa yaqdir, Allah juga yang menyempitkan rezeki siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak sempit. Ingat. Wa farihu bil hayatid dunya, dan suka mereka itu dengan hidup dunia. Suka mereka itu dengan hidup dunia. Siapa dia? Orang-orang kafir. Dia suka dengan hidup dunia. Apa pun dipikir sakat dunia. Asal dia dapat sudah. Nak pijak belakang siapa, nak berjatuh siapa, nak kepak siapa, nak tipu siapa, halal haram tak sekira. Suka dengan hidup dunia. Selalunya perangai ni panggil orang kafir. Islam pun ada buat panggil macam tu. Macam baru ni kan di Johor. Sungai Kim. Kim sungai. Gitu. Kelang yang mengait keuntungan, sisa-sisa toksik tahu masuk dalam sungai. Akhirnya dia dapat mengauk keuntungan yang banyak. Yang merana siapa dia?
budak-budak sekolah, orang tua tak tahu apa. Inilah nama dia. Nah, dia suka dengan kehidupan dunia. Walaupun dengan kehidupan dunia dia tu merana orang lain lantak. Balak sama. Ada lesen balak, ada toke balak, ada lori balak. Semua. Bila sebut kata balak ni, semua kaya-kaya belakang. Toke-toke balak kaya-kaya. Dulu ni bila sebut kata toke balak ni kaya. Bahkan kalau orang kampung tu, tahu, dulu zaman saya kecil-kecil dulu, orang kampung dia orang ambil tukang masak untuk kerja balak pun kaya orang tukang masak tu. Kira kaya cara dia lah, cara kampung dia tu. Kamang itu duk masak kat orang kerja balak. Dia kau keuntungan. Gondol semua bukit-bukit. Hujan turun, buat turun segala tanah-tanah. Sungai yang dalam jadi jangkar. Hasil-hasil apa semua. Bila sungai dalam semua jadi dasar, daripada tenggelam kepala ni sampai tinggal buku lali. Hujan turun, banjir. Bawa banjir lumpur. Bawa masuk dalam rumah orang, habis rosak televisyen buruk orang, habis rosak lemari buruk orang. Buruk pun berharga bagi orang kampung ni. Ayam itik, lembu, kerbau orang mampu habis apa semua. Kenapa? Tu yang cerita dia. Ya Allah sebut, farihu bil hayatid dunya. Dia seronok dengan kesenangan dunia dia walaupun orang lain merana. Tak boleh tuan-tuan. Sebab tu bukan kata kita ni tak boleh seronok. Selalu sesebut ayat busyra fil hayatid dunya. Gembira hidup di dunia. Kita pun kena gembira. Kalau duduk sedih saja boleh mampu tu. Ada. Kena gembira. Hidup dunia ni kena gembira. Orang panggil. Gitu. Jadi tapi ada batas dia. Jangan kita gembira orang lain teriak dengan sebab kita. Dan sebab kita ada jet peribadi. Ada. Kita ada jet peribadi. Tak apa, tapi kalau jet peribadi tu dengan sebab cukai-cukai orang-orang lain susah, itu kerja kafir nama dia. Kerja kafir. Mahligai kita yang indah-indah yang menelan belanja berbilion ringgit, kalau harta benda kita boleh gagah. Pun tak patut buat sampai tak patut. Tapi kalau pergi sedut harta rakyat yang menyebabkan rakyat susah, ini nama dia ini farihu bil hayatid dunya. Kerja nak hidup di dunia ni senang. Ingat, kamu tak dapat jannatul adn. Nah, kamu tak akan dapat jannatul adn ni. Allah sebut. Ingatlah tuan-tuan. Kita ada batas-batas dia. Nah, kita ada batas-batas dia. Larangan-larangan yang Allah Taala sebut. Wa mal hayatud dunya fil akhirah illa mata'. Dan tiada kesedapan hidup di dunia pada hidup di akhirat melainkan bersedap-sedap. Sedikit. Wa mal hayatud dunya, tidak ada hidup di dunia fil akhirah, kalau nak dibandingkan dengan akhirat, illa mata', kecuali sikit saja. Akhirat yang kekal abadi, dunia ni sikit saja. Kesedapan dunia sebentar dan sedikit sangat. Itulah dunia. Janganlah duk puluh cari hak sedikit ni sampai kita terlepas hak kekal abadi. Ingat tuan-tuan, semua sekali kita nak masuk syurga. Kalau boleh nak masuk apa? Jannatul adnin. Pasal apa? Masuk Jannatul adnin. Aku duk mengaji dah, aku boleh jumpa balik dengan tok nenek aku yang soleh-soleh yang tak pernah jumpa. Aku jumpa balik dengan suami aku jumpa balik dengan isteri aku. Bahkan cucu cicit aku yang tak pernah jumpa pun jumpa balik. Allah sedia malaikat masuk ke pintu syurga bawa tahniah bagi pada kita apa semua. Anak kena jadi ulul albab. Apa ulul albab? Sifat-sifat tadi. Kalau tidak, kamu dapat yang ni. Ingat. Hak buruk. Baik. Dan tiada kesedapan hidup di dunia pada hidup di akhirat melainkan bersedak-sedak sedikit masa hidup sahaja, kemudian hilang. Wa yaqulul ladina kafaru laula unzila ayatun min rabbih wallahu a'lam.